Dalam episod lepas, Sanip mengembara ke kawasan Samarahan untuk menjejaki kawasan yang pernah menjadi pusat pemerintahan negeri Samarahan, iaitu di Muara Tuang. Sanip mendatangi makam kerabat pembesar kerajaan Brunei di Muara Tuang yang menjadi bukti wujudnya hubungan di antara pemerintahan negeri Samarahan dan Brunei pada suatu masa dahulu. Dalam episod kali ini, Sanip mengembara ke makam Gumpe dan kawasan-kawasan bersejarah lain di kawasan Samarahan. Serta menjejaki makam Datuk Trauh yang terletak di Rantau Panjang, Batu Kawah Kuching. Sekarang saya dah sampai di tanah perkuburan Gompe di hulu Sungai Sadong di pedalaman Samarahan. Di sini terletak makam-makam lama dan di antara yang penting dan bersejarah ialah makam ini. Makam ini ialah makam Pangeran Sarmayuda Ibnu Pangeran Indra Mahkota, Ibnu Pangeran Abdul Rahman, Ibnu Pangeran Temanggung Dakula, Ibnu Sultan Abdul Mubin. Jadi baginda sebenarnya ialah ayahanda kepada seorang tokoh sejarah Sarawak, iaitu Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh yang telah bertemu dengan James Brooke pada tahun 1841. Makam ini dari segi reka bentuk nisannya memang sama dengan sebuah makam yang didapati di Bandar Seri Begawan, Brunei. Bentuk dengan bunga di kepala dan bentuk badannya ada ukiran menandakan bahawa memang sebenarnya ini adalah bangsawan diraja daripada Kesultanan Brunei. Dan jika kita perhatikan di sini tulisannya, terdapat tulisan yang berbunyi Hajratul Nabi sallallahu alaihi wasallam daulat atas ampunya kula 28 pada tahun Jamadil akhir waktu asar. Tersurat alamat kula almarhum Pangeran Kasuma Yuda Ibnu almarhum Pangeran Bandara Mahkota Zima Raja Bandahara. Tulisannya masih jelas kelihatan di sini dan menunjukkan bukti yang kukuh bahawa di hulu Sungai Sadong ini dan di pedalam Samarahan ini terdapat makam yang penting dan menunjukkan bahawa di pedalam ini sebuah pusat yang penting dalam sejarah negeri Samarahan. Batu nisan makam Pangeran Kesumayuda mempunyai kaligrafi khat Jawi yang dipahat dan diukir. Masih dapat dibaca kandungan yang dipaparkan pada sebelah luar batu nisan. Keunikan reka bentuk pola ragam batu nisan ini amat unik dan nilai estetika yang tinggi, menyerupai bentuk batu nisan yang sama dengan nisan kerabat kerajaan Brunei di Bandar Seri Begawan, Brunei. Memandangkan bahawa kawasan ini agak jauh di pendalaman, jelaslah ini menunjukkan bahawa pemerintahan negeri Samarahan sangat luas. Bersebelahan dengan Sungai Samarahan ialah Batang Sadong. Di kuala Sungai Sadong ini yang bersambung dengan Sungai Sabangan terdapat negeri Sabangan. Negeri Sabangan ini telah didirikan oleh golongan bangsawan Perabangan yang juga mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Datuk Marapati di Sarawak. Di kawasan ini, khususnya di muara Sungai Sabangan, terdapat bekas tapak kubu
yang menjadi pusat pentadbiran pada masa itu. Setelah menemui makam Pangeran Samayuda, Sanip meneruskan perjalanan ke sebuah lagi kawasan yang mempunyai perkaitan rapat dengan negeri Samarahan, iaitu negeri Sebangan di lembah Sungai Sebangan. Assalamualaikum, Haji. Alhamdulillah. Sanip telah bergerak ke Sabangan untuk mendapatkan gambaran sebenar negeri Melayu Samarahan di Sabangan beserta wujud salasilah pembesar Melayu di Sabangan. Sekarang saya berada di pangkalan Pekan Sabangan untuk mencari negeri Sabangan yang hilang. Negeri Sabangan tercatat di dalam kitab Silsilah Raja-Raja Brunei yang menyenaraikan banyak negeri-negeri yang sekarang berada di Sarawak. Jadi salah sebuah negeri-negeri tersebut ialah negeri Sabangan. Negeri Sabangan itu terletak di lembah Sungai Sabangan ini yang agak besar. Di zaman Brunei tersebut terdapat golongan yang memerintah, antaranya golongan pangeran-pangeran dan juga perabangan. Sehingga hari ini mereka mempunyai keturunan di Pekan Sabangan. Di antara bukti-bukti wujudnya negeri Sabangan pada zaman dahulu ialah masih terdapat golongan bangsawan di Sabangan pada hari ini. Mereka terdiri daripada golongan perabangan dan juga golongan pangeran-pangeran. Sanip mengatur pertemuan dengan Encik Fuad bin Saroji yang dipercayai merupakan keturunan raja yang pernah memerintah kawasan Sebangan. Fuad telah melakukan penyelidikan dan kajian tentang salasilah keluarganya sejak sekian lama. Sanip menuju ke Sebangan untuk mendapatkan maklumat dan meneliti rekod salasilah keluarga Fuad. Saya difahamkan kita telah menjalankan penyelidikan tentang silsilah pemerintah negeri Sabangan. Siapakah raja di negeri Sabangan dan siapakah keturunan-keturunan beliau kemudian. Kami mengkaji pasal pemerintah di Kampung Sabangan tu. Mengikut catatan kami namanya Datuk Chula. Ya, nama gelaran tempatan ataupun nama asalnya adalah Raden Chula. Jadinya tadi pemerintah di situ dan kebanyakan penduduk yang di situ adalah daripada keturunannya lah, termasuk dia di kami pun lah. Jadi mengikut dari silsilah tadi, antara anak-anaknya yang ada di situ Datuk Bima, Dayang Rodia, apa nama tadi, Lebai Ismail tu anaknya lah. Jadi melahirkan moyang kami bernama Datuk Bima, Dayang Rodia, Nek Salus dan Nek Neh. Jadi sidak tu ada tiga orang perempuan, seorang lelaki. Jadi saya tu hasil daripada keturunan dua orang tu tadi lah yang berkahwin bertunggal. Jadi pada asalnya pemerintah sini menggunakan gelaran perabangan. Jadi pada zaman dulu mula-mula pada zaman Datuk Chula tu bermula dia start menukar nama menggunakan perabangan. Sebab majoriti pemerintah dulu
diselaraskan namanya menggunakan perbankan. Jadi lepas daripada penggunaannya tersebut tadi, jadi pemerintah seterusnya menggunakan nama bank lah. Dan kemudian bercampur dengan keluarga keturunan tidak pangeran daripada Brunei. Ya, ada. Salah seorang adalah daripada moyang sebelah lelaki saya. Mengikut catatan dan ada orang yang berjumpa dengan saya lah menceritakan asalnya adalah namanya Pangeran Hashim. Jadi Pangeran Hashim dulunya berkelana daripada Brunei, berkelana untuk berdagang dan berdakwah. Jadinya singgah di Belaga, mengislamkan orang di Belaga lah. Lepasnya keturunannya dia turun dari Betulu sampai ke Seribas dan ada yang keturunannya sampai ke Kampung Sebangan tu. Jadi mengikut kajian kita, kawasan negeri Sabangan tu dari sini sampai ke sini. Okey. Mengikut apa yang kami nayalah dapat tahu, ia daripada Muara Batang Sadong sampai ke sepadan Simunjan. Sebab ada moyang sebelah, moyang perempuan kami, Lebay Juan tu tadi, ini adalah pendawah di kawasan Batang Sadong. Di sebelah hulu sampai sini. Ini tadi ulu tak setengah Semunjan, sepadan je, Pekan Semunjan. Pekan Semunjan. Sebab selepas ya adalah kawasan Gedong. Di kuasa oleh pemerintah Bahan Gedong lah. Gedong ada negeri juga? Gedong ada negeri, dia digelar Sadong Ulu. Negeri Sadong Ulu? Dulunya ada Sadong Ulu, Sadong Ile. Ada juga pemerintah di siang? Berikutnya ada pemerintahnya pun lah, dari keluarga yang sama juga. Yang asal memang ada keluarga yang sama, cuma masa dulu dibagi supaya ada pembahagian kuasaan lah. Kami mendapat naskah-naskah. Lepasnya kami pergi ke Semunjan, ambil naskah di Semunjan, lepas pergi Sebuyo, pergi ke Sibu, ke Bintango, sampai ke Bunei lah kami dapat maklumatnya tadi pasal pemerintahnya tadi. Sampai Sambas juga kah? Kami pun ada kesambah berhubung dengan Keraton Sambas lah. Sebabnya moyang kami yang memerintah dulu ada kaitan di siang. Daripada penyelidikan saya hanya mengetahui terdapat sebuah negeri bernama Negeri Sabangan yang dicatat dalam silsilah Raja-Raja Brunei. Pengalaman penyelidikan saya tentang Negeri Sabangan ini sangat sukar untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, khususnya siapakah yang memerintah Negeri Sabangan ini. Jika mengikut silsilah Raja-Raja Brunei, Negeri Sabangan banyak menghantar hadiah ufti kepada Kesultanan Brunei. Jadi alhamdulillah Saudara Fuad telah membuat penyelidikan dan nampaknya maklumat-maklumat yang telah dikongsikan dengan kita telah memberi satu gambaran yang agak jelas tentang sejarah Negeri Sabangan. Ini menunjukkan memanglah betul pada masa dahulu ada sebuah negeri bernama Negeri Sabangan, lengkap dengan golongan yang memerintah seperti yang telah dijelaskan. Daripada sumber-sumber yang saya telah kaji, bahawa negeri Samarahan dan negeri Sabangan mempunyai hubungan rapat dengan negeri Sarawak, golongan pemerintah dari keluarga Perabangan, keturunan Datuk Marapati. Hubungan yang erat ini juga kita akan lihat bahawa negeri Sarawak yang diserahkan kepada Brooke merangkumi lembah Sungai Samarahan, iaitu negeri Samarahan, dan ini kemudian menjadi apa yang di dalam sejarah Sarawak dipanggil sebagai Sarawak proper, negeri Sarawak yang pertama pada zaman pemerintahan penjajahan Brooke. Di samping itu juga terdapat makam Datuk Terau, tetapi terletak agak jauh, iaitu di pinggir Sungai Sarawak, berhampiran dengan Batu Kawah pada masa sekarang. Di kawasan perkuburan inilah tokoh yang memerintah negeri Samarahan, iaitu Datuk Terau, diabadikan. Menjejaki penguasa alam Raja Samarahan, Datuk Terau, Sanip berusaha untuk mendapatkan lebih banyak bukti nyata di lapangan. Sanip menjejaki tanah rantau panjang di tebingan Sungai Sarawak. Pemerhatian awal di kawasan ini mendapati banyak tinggalan batu nisan lama.
Saya sekarang berdiri berhampiran dengan makam Datuk Terauh. Datuk Terauh ialah pengasas penubuhan negeri Samarahan. Makam ini terletak di tebing Sungai Sarawak di bahagian hulu. Kini tanah perkuburan ini adalah untuk kampung Melayu Rantau Panjang yang boleh kita lihat di seberang Sungai Sarawak. Datuk Terauh inilah yang telah mengembangkan dan memperkenalkan negeri Samarahan sehingga satu waktu negeri Samarahan di bawah takluk Kesultanan Brunei menjelang abad ke-13. Di sekitar tanah perkuburan ini berhampiran dengan makam Datuk Terauh terlihat sangat banyak batu nisan yang sudah sangat tua menggunakan batu asli sebagai batu nisan di kawasan ini. Di samping itu terdapat juga tanah pemakaman yang serupa di sebelah kiri saya. Ya. Pengembaraan Sanip Mencari Negeri yang Hilang dalam 13 episod telah menyingkap sejarah yang lama tersimpan dalam catatan sejarah awal negeri Sarawak jauh sebelum kedatangan penjajah James Brooke. Pengembaraan Sanip Mencari 5 buah negeri yang hilang bermula dengan pencarian negeri Santubong di Muara Santubong sehingga ke lidah tanah.
mencari negeri Saribas di lembah Saribas. Menjejaki negeri Kelakar di Kabong. Mendatangi lembah Batang Lupar dan Lingga untuk menjejaki negeri Banting. Akhirnya menjelajah ke kawasan Samarahan untuk mencari negeri Samarahan. Kesemua bukti penemuan membuka lembaran baharu dalam menyusun pensejarahan negeri Sarawak, dan pengembaraan ini diabadikan dalam mencari negeri yang hilang di Sarawak.